Kembali bersama kami di Pantau Kerajaan Baharu. Untuk kali ini kita bersama-sama dengan tamu dalam talian, Datuk Dr. Jennery Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara MPN, untuk berkongsi pula pandangan beliau berkenaan dengan senarai Timbalan Menteri yang akan diumumkan Perdana Menteri malam ini 8.15 malam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, malam ini apakah bentuk jangkaan Timbalan Menteri yang akan dilantik? Adakah akan mengikut komposisi parti lantikan menteri-menteri ataupun akan ada sedikit perubahan untuk mewujudkan seimbangan di kalangan ahli-ahli parti dalam kerajaan paduan kali ini? Baik, saya percaya bahawa Perdana Menteri akan gunakan formula ataupun ramuan yang tidak jauh berbeza daripada apa yang telah dilakukan untuk pelantikan menteri tempoh hari. Jadi maksudnya tidak ada jangkaan di luar daripada formula yang telah dipegang, iaitu berdasarkan pertama berdasarkan komponen parti dan gabungan yang mendukung kerajaan paduan. Jadi dari segi ini maksudnya soal jumlah kerusi yang dimenangi ataupun jumlah ahli parlimen yang memenangi pilihan raya lalu akan dipertimbangkan, dan ini berdasarkan juga dari segi hierarki mereka dalam parti dan juga kedudukan dalam parti. Jadi saya percaya soal kuota itu akan turut dipertimbangkan, walaupun mungkin aspek lain juga akan diberi perhatian, termasuk berapa jumlah menteri yang telah pun ditampilkan dalam kabinet yang lalu. Jadi maksudnya bagi parti politik yang mungkin mendapat kurang dari segi jumlah menteri, maka untuk timbalan menteri pasti akan diberi pertimbangan serius, bukan saja untuk pastikan bahawa aspek berkaitan dengan parti politik, kaum, agama dan wilayah itu diberi perhatian bagi memungkinkan semangat dan tujuan asal kerajaan perpaduan itu dapat direalisasikan, selain juga untuk memastikan impian dan hasrat Perdana Menteri itu dapat dipenuhi melalui jawatan Timbalan Menteri yang ada ini, selain daripada untuk memastikan mereka yang mendukung kepimpinan beliau itu berpuas hati dan tidak berlaku sebarang ancaman terhadap kedudukan beliau dan juga kerajaan perpaduan ini. Adakah maksud Datuk itu ialah walaupun ada parti yang hanya memenangi satu kerusi, contohnya MUDA ataupun KDM, PBM dan juga Warisan yang hanya ada 3 kerusi juga akan mendapat lantikan sebagai Timbalan Menteri, dan Datuk, kebimbangan orang ramai ialah sekiranya PH dengan anggota yang ramai hanya dapat 55% daripada komposisi kabinet, mengapa mereka yang hanya menang satu kerusi boleh dapat secara angkanya 100% parti itu mendapat representasi dan juga keahlian dalam kabinet? Baik. Saya fikir bahawa tidak semua parti yang menyumbang 1 atau 2 kerusi atau 3 kerusi itu akan diberi jawatan timbalan Perdana Menteri. Saya masih percaya bahawa parti utama yang mendukung kerajaan perpaduan ini akan diberi jumlah jawatan lebih banyak, tetapi tanpa mengenepikan ataupun mengabaikan sumbangan parti-parti kecil, kerana parti kecil ini juga sedikit sebanyak memberi sumbangan sebagai kekukuhan, kemantapan kerajaan ini, selain dapat pentingnya sebagai contohnya parti Warisan itu diberi tempat untuk memastikan suara dari Sabah itu lebih kuat, kerana sebelum ini hanya ada 2 menteri saja mendapat jawatan dalam kabinet itu. Jadi saya percaya untuk mengimbangkan sedikit sebanyak suara dari Sabah itu penting untuk parti kecil dari Sabah itu, khususnya Warisan, diberi tempat dalam kabinet ini. Dan beralih pada isu seterusnya, Datuk, itu berkenaan pengembangan politik semasa. Antara lain Barisan Nasional menunjukkan kesetiaannya kepada gabungan kerajaan paduan ini dengan tindakan-tindakan yang dilihat sebagai luar biasa, antaranya memecat beberapa ahli politik veteran dalam kalangan UMNO yang tidak mengikut jalur pemikiran dan pendirian parti. Adakah tindakan-tindakan besar seperti ini akan mempengaruhi jumlah timbalan menteri dalam kalangan Barisan Nasional kali ini, Datuk? Tindakan yang telah diambil oleh Barisan Nasional khususnya UMNO itu untuk memecat mereka yang tidak sehaluan, tidak berada di atas halaman yang sama, telah mengambil keputusan yang bertentangan dan pendirian yang diambil oleh kepimpinan parti. Saya fikir
penting. Dan dalam konteks ini, mau tidak mau harus diakui bahawa tidak akan banyak perubahan dari segi kuota yang akan diberi kepada parti terbabit, parti komponen terbabit. Walaupun saya percaya juga perlu ada suara misalnya lebih banyak untuk suara kaum minoriti, bukan saja dari Sabah dan Sarawak tapi juga kaum minoriti dari Semenanjung, khususnya untuk kaum India, kaum orang asli di Semenanjung. Jadi ini akan betul-betul cerminkan konsep dan semangat perpaduan yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri ketika ini. Dan seterusnya Datuk, kita minta untuk Datuk berikan sedikit analisis berkenaan dengan gerak kerja kabinet sekarang. Adakah berpuas hati dan sekiranya selepas daripada timbalan menteri juga diumumkan, adakah mutu kerja dan juga rentak kerjanya itu akan semakin cepat ataupun mereka masih lagi mengambil masa untuk berbulan madu? Tidak ada masa, tiada. Ini Pakatan Harapan pekerjaan perpaduan, tidak ada ruang untuk berbulan madu. Mereka harus terus bergerak untuk bekerja, pastikan kabinet ini merupakan kabinet yang betul-betul berfungsi dan efisien untuk tangani segala permasalahan dan isu berbangkit khususnya berkaitan dengan kos sara hidup dan juga soal inflasi, soal ekonomi dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan dengan lengkapnya kabinet ini dan dibantu oleh satu dukungan yang kuat daripada timbalan menteri yang akan diumumkan pada malam ini, saya percaya bahawa mereka akan bergerak sebagai satu pasukan yang betul-betul efisien, yang padu, yang bergerak ke hadapan sesuai dengan agenda dan juga matlamat yang diletakkan di atas bahu mereka. Kalau tidak, saya fikir ini rakyat pada keseluruhannya akan mengkritik mereka sebagai kabinet yang walaupun kecil tapi tidak berfungsi. Jadi mereka harus terus bergerak turun ke bawah, harus selesaikan segala masalah dan merumuskan dasar-dasar dan inisiatif yang memberi kesan positif segera untuk jangka pendek, jangka sederhana dan juga panjang untuk rakyat dan negara pada keseluruhannya. Dan Datuk Azmi Hassan, penganalisis politik, dalam kenyataan kepada media menyatakan bahawa tindakan Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan melantik penasihat kepada Menteri Kewangan itu satu tindakan yang baik, yang mana boleh dicontohi oleh kementerian-kementerian lain dengan tidak melantik timbalan menteri, sebaliknya melantik penasihat sahaja, maka dari sudut kos pentadbiran itu dapat dikurangkan dan gerak kerjanya juga masih sama. Adakah Datuk bersetuju dengan kenyataan itu ataupun ada pandangan lain? Untuk melantik semua kementerian itu ada penasihat, saya fikir adalah tidak wajar. Ini adalah kita ada bercakap tentang real politik, tentang bagaimana parti komponen tertentu telah memberi sumbangan kepada pembentukan kerajaan perpaduan ini. Kalau kita abaikan terus, mereka wakil rakyat dari parti, pemimpin dari dalam parti, ini pasti akan menyebabkan ada rasa tidak puas hati atau kecewa dalam kalangan mereka. Jadi tapi apapun, sementara kita mengambil kira sumbangan mereka dengan melantik mereka ke jawatan timbalan menteri, kita juga tidak harus mengetepikan hakikat tentang peranan dan sumbangan yang dapat dimainkan oleh para pemikir dan juga para penasihat ini, asalkan mereka betul-betul pakar, berupaya untuk memberi suntikan idea dan juga cadangan yang bernas bagi memastikan kebaikan kepada rakyat pada keseluruhannya. Datuk sebutkan berkenaan dengan lantikan timbalan menteri dan kalangan mereka yang pakar, begitu juga tamu kita sebentar tadi, Profesor Martada mengharapkan supaya ramai teknokrat yang menganggotai barisan timbalan menteri ini. Sejauh mana Datuk yakin bahawa itu akan berlaku ataupun sekali lagi kita akan berdepan dengan senarai timbalan menteri hanya untuk memenuhi cerita politik? Saya tidak fikir bahawa untuk jawatan timbalan menteri, Perdana Menteri akan mengambil keputusan untuk melantik teknokrat profesional, peneraju industri dan sebagainya. Kalau sebelum ini kita mengharapkan beliau melantik mereka betul-betul berwibawa, teknokrat yang berpengalaman, yang mahir, yang pakar dalam pelbagai bidang, tidak dilantik ke jawatan itu. Jadi apalah sangat kita mengharapkan golongan terbabit akan dilantik ke jawatan timbalan menteri ketika beliau terpaksa akur pada tuntutan dan kehendak pelbagai parti politik yang mendukung kepimpinan beliau. Jadi janganlah kita mengharapkan atau meletakkan harapan yang begitu tinggi bahawa golongan teknokrat akan dilantik sebagai timbalan menteri. Ya, sebut tentang harapan yang tidak seharusnya terlalu tinggi. Datuk sebahagian daripada Majlis Profesor Negara, harapan Datuk secara khusus kepada Kementerian Pengajian Tinggi yang ketika ini juga dinantikan hala tuju ke hadapan. Apakah pandangan Datuk seharusnya dilakukan selepas sahaja sempurna senarai menteri dan timbalan menterinya untuk meningkatkan mutu pengajian tinggi kita?
Baik, saya sebagai mantan ahli akademik pensyarah adalah hospital lebih 20 tahun berada di universiti, mengharapkan mereka individu atau tokoh yang dilantik ke jawatan itu adalah individu betul-betul punya pengalaman dalam bidang pendidikan tinggi, dalam bidang pendidikan yang memahami segala pergolakan sosial, ekonomi, politik yang berlaku bukan saja di peringkat nasional tapi juga di peringkat antarabangsa, di peringkat global. Jadi saya mengharapkan mereka ini dapat merumuskan idea dan dasar-dasar terbaik bukan saja dari segi merombak kurikulum yang ada di universiti tapi juga kepimpinan di universiti. Kita mahu kepimpinan yang lebih dinamik untuk membawa universiti dan pengajian tinggi ini ke hadapan dan bagi memungkinkan lulusan universiti, siswazah yang keluar dari universiti dan graduan yang lulus dapat memperoleh kerjaan yang sesuai dengan kelayakan dan juga kepakaran mereka dan seterusnya mendapat pendapatan yang sepadan dengan kelayakan mereka. Jadi kita mengharapkan mereka dapat selesaikan apa isu berkaitan dengan pimpinan pelajar, tentang kurikulum, tentang peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan hanya dengan itu saja kita mengharapkan dapat melihat bahawa kita dapat berdiri sama tinggi dengan universiti-universiti lain di luar negara, khususnya dari segi kualiti pendidikan dan juga kualiti lulusan universiti yang kita keluarkan. Baik, terima kasih Datuk Dr. Jeneral Amir Fellow Kanan Majlis Profesor Negara bersama kita untuk memantau kerajaan baharu dan kali ini tindakan seterusnya, langkah seterusnya pengumuman barisan penuh timbalan menteri yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada malam ini 8.15 malam dan kita akan bawakan kepada anda secara langsungnya. Dia jangan lepaskan peluang tapi itu sahaja untuk bincangan pada petang ini. Terus saksikan dan juga tonton kami untuk bawa berita-berita semasa dan yang terkini. Saya Ifan Faruqi, sampai jumpa lagi.